Kita teruskan InsyaAllah untuk memberkati kelas kita pada pagi ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini untuk kita dalam masa PKP ni. Malam pun PM dah announce PKP ni dilanjutkan. Jadi eloklah kita isikan masa kita yang ada di rumah dengan perkara yang bermanfaat. Antaranya kita cuba teruskanlah kelas yang kita dah jalankan. Ya. Boleh dengar clear ke? Boleh. Boleh Boleh. Okey, baik. Kalau ada apa-apa masalah boleh terus bagi tahu Kalau tak dengar ke, tak clear ke, tak nampak ke, boleh maklumkan teruslah. Okey, baik. Jadi kita telah sampai pada tajuk yang seterusnya, maknanya tajuk yang ke-17. Sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan tajuk yang ke-16, berkaitan dengan mudhaf ilaih. Ya, tuan-tuan ingat lagi ke? Ada orang kaji ke kat rumah? Mungkin saya rasa ada kita tuan-tuan boleh ada tengok video yang saya share hari tu. Jadi yang untuk tajuk yang mudhaf dan mudhaf ilaih itu kalau ada yang tak faham boleh tanya. Cuma insyaAllah kita akan teruskan tajuk kita yang ke-17 berkaitan dengan mausuf dan sifat. Okey, baik. Jadi pertamanya kita nak kena tahu jugalah apa yang dimaksudkan dengan mausuf dan apa yang dimaksudkan dengan sifat. Okey, ini salah satu tajuk yang penting juga untuk kita faham, yang banyak digunakan dalam Al-Quran, ayat-ayat yang Allah SWT menggunakan sifat dan mausuf ataupun mausuf dan sifat. Jadi yang dimaksudkan dengan mausuf ni ialah saya cuba tulis kat sini. Jadi mausuf ialah benda yang ataupun kalimat yang disifatkan. Maknanya sifat yang menyifatkan dalam bahasa Melayu kita pun sifat kan, yang menyifatkan sesuatu perkara. Jadi mausuf ni adalah perkataan yang datang sebelum sifat itu. Itu yang dinamakan sebagai mausuf. Kalimat yang disifatkan. Saya terjemahkan sebagai kalimah yang disifatkan. Oh, dia lari sikit. Saya tulis mula saya note kat bawah ni, tuan-tuan boleh nampak ke? Ada keluar tulisan tak? Tak nampak? Tak nampak? Ada nampak. Sekejap. Saya tengah tulis. Kalimah yang disifatkan. Nampak tapi kecil saya. Kecil Oh, kecil sangat pula. Mana nak besarkan Tak apa, saya boleh zoom kan. Tak apa. Boleh Boleh zoom. Boleh nampak. Boleh. Okay. Baik. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan sifat ialah sifatlah, dalam bahasa Melayu kita pun sifat kan. Jadi kita kata sifat ni adalah kalimah yang menyifatkan
tentang sesuatu perkara. Bolehlah, kita boleh kata gitulah. Cuma dia lari sikit eh. Okey, kalau saya buat macam ni nampak ke? Lagi tak nampak tak? Lagi tak nampak? Minggu tak nampak. Sekarang nampak? Sekarang okey. Kalian okey. Okey Okay, baik. Sifat mausuf ialah kalimah yang disifatkan, maknanya yang datang pertama lah. Yang datang dulu, kemudian sifat dia datang kemudian. Dia datang perkataan yang kedua Kita akan tengok contoh lepas ni. Baik. Okey, kalau boleh tuan-tuan yang kalau tak bercakap boleh mute dulu kot speaker atau mikrofon masing-masing supaya dia tak ada bunyi bising sangat. Sebab ada banyak bunyi tikus ni. Sekejap, saya nak cuba speaker. Macam mana cara nak unmute ni? Nak mutekan yang lain ni. Tapi kalau nak cakap boleh unmute balik lah. Saya nak unmute, saya nak mutekan yang lain supaya dia tak bunyi bising sangat. Ada yang nak cakap apa-apa boleh unmute balik Betul Ustaz, saya rasa Ustaz seorang yang onkan mikrofon. Orang lain semua offkan mikrofon. Kecuali nak cakap baru onkan balik. Okey, betul. Tapi itulah saya nak cari dia punya setting ni, tak jumpa pula. Okey, kejap. Dia punya setting. Okey lah kot rasanya tak ada bunyi-bunyi dah tu. Okey, baik, saya teruskan Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan boleh unmute dan boleh tanya teruslah. Baik. Okey, kita seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dia dah hilang balik di tulisan tadi. Okey, tak apa, kita tengok dekat sini terus. Mausuf ialah kata nama pertama yang hendak disifatkan. Ni ada dah dia punya tafsiran, dia punya definisi Okey, kemudian sifat kata nama kedua yang menjadi sifat kepada perkataan yang pertama. Tuan-tuan boleh nampak jelas? Kalau tak jelas boleh maklumkan Okey, baik. Apa saya buka buku Ustaz. Buka buku. Kalau ada buku lebih baiklah. Kalau boleh tengok buku bagus. Tapi kalau yang tak ada buku boleh tengok sini. Okey.
Dia disebutkan di sini syarat mausuf dan sifat mesti sama dalam 4 perkara. Maknanya mausuf ni perkataan yang kata nama yang pertama yang nak disifatkan tu. Dan begitu juga kata nama kedua yang menjadi sifat kepada perkataan yang pertama itu mestilah sama. Maknanya dia sama dari sudut apa? Dari sudut 4 sudut. 4 sudut yang di bawah ni. Okay. Jadi kalau pertama sekali, kalau katakan apa nama mausuf dia ada alif lam. Kalau mausuf ada alif lam, maka sifat dia pun akan ada alif lam. Yang ni. Yang pertama ni. Okey. Jadi kalau mausuf alif lam, maknanya kita panggil ma'rifah. Kalau dalam istilah bahasa Arab dia panggil ma'rifah, maknanya kata nama khas. Kata nama khas. Kalau tidak ada alif lam, dinamakan sebagai nakirah. Iaitu kata nama am. Baik. Jadi kalau mausuf dia ada alif lam, maka sifat dia pun akan ikut. Dia akan ikut dalam 4 perkara, iaitu yang pertama berkaitan dengan alif lam. Okay, jadi kalau sifat ada alif lam, mausuf ada alif lam, dia akan jadi ada alif lam juga. Seterusnya dia akan ikut dari sudut baris hujung. Baris hujung dia. Okay, saya guna pointer ni, nampak ke? Kita buat warna merah lah. Ni, baris hujungnya. Jadi baris hujungnya ni maknanya kalau mausuf itu baris atas, maka sifat dia pun akan baris atas. Kita akan tengok contoh selepas ini. Kemudian kalau baris mausuf itu berbaris bawah, dia akan baris bawah. Mausuf baris atas, baris depan, dia akan berbaris depan juga. Sifat akan baris depan juga. Baik, seterusnya jantina, dari sudut jantina. Maknanya kalau mausuf muzakkar, sifat pun akan jadi muzakkar. Dan kalau mausuf muannas, dia sifat akan jadi muannas juga. Jadi begitulah dia punya hukum dia. Maknanya dia akan sama dari sudut alif lam, ada alif lam ke tidak, dan dari sudut baris hujungnya, baris depan, baris bawah atau baris atas. Kemudian jantinanya sama ada dia muzakkar atau muannas, laki atau perempuan, dan dari sudut bilangannya. Maknanya bilangannya sama ada dia satu mufrad ataupun musanna, dipanggil musanna maknanya dua, untuk dua, bilangan dua. Kemudian jamak untuk bilangan yang ramai atau yang banyak. Perkataan yang bermakna plural, yang banyak. Baik. Jadi dia akan ikut dari sudut ke empat sudut ini. Dari sudut alif lam ataupun tidak ada alif lam, ataupun yang kedua dari sudut baris hujung, baris atas, bawah atau baris depan. Okey, ada yang nak bercakap ke? Ada yang nak tanya ke? Saya tak dengar apa-apa. Mungkin unmute dulu tuan-tuan punya mikrofon, baru cakap. Kalau ada soalan, ada nak pertanyaan apa-apa, boleh unmute dulu. Haji Syukur tengah bercakap. Haji Syukur cakap apa? Saya tak dengar. Tak ada, Ustaz. Tak ada okey. Sebab saya tengok di sini dia tulis speaking. Mungkin ada suara kot termasuk. Ya? Ada ke? Tak ada Baik, saya teruskan. Okey, baik. Jadi kita sebutkan tadi syarat mausuf dan sifat mesti sama dari sudut 4 perkara. Maknanya dari sudut alif lam, baris hujung, atas, bawah atau depan, jantina, lelaki atau perempuan, muzakkar atau muannas, bilangan 1, 2 ataupun banyak atau lebih. 3 dan ke atas.
Okay, baik, kita akan tengok contoh dia supaya kita lebih mudah faham. Jadi contohnya ialah ni antara contoh ya. Dia masuk sini pula dia punya bulatan. Okay, kita padam dulu, nanti confuse. Okay. Baik. Saya akan gunakan pointer. Kalau tuan-tuan tak nampak, boleh maklumkan. Sekejap. Hilang pula pointer dia. Okey, ni pointer dia. Nampak pointer warna merah ni. Okey, ni lagi clear. Okey, wa innaka la'ala khuluqin azim. Contoh mausuf dan sifat di dalam Al-Quran banyak Allah SWT gunakan kalimah yang mempunyai sifat. Contohnya dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Itu maksud dia. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu la'ala, benar-benar. La ni kita terjemah benar-benar kerana dia bermaksud sesungguhnya ataupun dia bertujuan untuk menguatkan sesuatu ayat atau satu perkataan. Jadi la'ala bermakna benar-benar berada di atas. Kita terjemah gitulah. Benar-benar berada di atas khuluqin. Akhlak. Khuluq adalah mufrad satu kepada akhlak. Akhlak ni adalah jamak. Akhlak ni jamak kepada khuluq. Bahasa Melayu kita akhlak lah. Maksudnya ialah akhlak. Ataupun budi pekerti. Budi pekerti. Azim, yang agung. Yang agung, azim. Jadi kita boleh lihat di sini. Okay, saya akan bulatkan. Tuan-tuan nampak ke? Sekejap dia. Sekejap. Okey, saya tak keluar pula dia. Sekejap saya nak cuba bulatkan dia. Okey, kalau saya buat macam ni. Okey. Alah, dia jadi pointer juga. Boleh guna lah. Sekejap kita cuba sekali. Okey. Okay, baik. Kalau kita lihat di sini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi di sini dituliskan khuluqin baris. Jadi khuluqin ni baris bawah. Azim ini pun dia akan ikut berbaris bawah. Okey, tuan-tuan nampak ke saya bulatkan?
Nampak Okey, saya padam dulu ni. Okey, baik. Okey, kemudian jadi itu menunjukkan bahawa sifat dia akan ikut sifat azim ini adalah sifat dan khuluqin adalah mausuf. Maknanya kalimah yang kita terjemahkan kita definisikan tadi sebagai kalimah yang ataupun kata nama yang pertama yang disifatkan yang datang untuk yang disifatkan dengan sifat sesuatu sifat. Kemudian azim ialah sifat yang menyifatkan mausuf tadi, iaitu khuluq, akhlak. Jadi akhlak yang bagaimana? Akhlak yang agung. Jadi kita terjemah sebagai sifat ini dengan perkataan yang. Khuluqin azim maknanya akhlak yang agung. Jadi dalam bahasa Arab, bagaimana kita nak kenal sesuatu sifat ialah dia mesti mengikuti baris sebelum dia. Salah satu caralah. Salah satu caranya dia mesti mengikuti baris sebelum dia. Baik. Okey, Okey, baik. Seterusnya baldatun, contoh yang kedua. Kalau ada soalan boleh tanya terus tuan-tuan boleh on mic dan tanya terus Saya tak tahu tuan-tuan faham ke tidak. Jadi kalau ada yang tak faham, ada soalan boleh terus tanya Baik. Contoh yang kedua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun. Okey, baik. Contoh yang kedua ni baldatun thayyibatun. Baldatun bermakna negeri ataupun tempat ataupun negara boleh juga. Okey, negerimu adalah negeri yang baik. Baldatun thayyibatun. Thayyibatun maknanya baik. Wa rabbun dan Tuhanmu adalah Tuhan. Wa rabbun maknanya adalah Tuhan. Ghafurun yang maha pengampun. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Jadi di sini ada dua mausuf dan ada dua sifat. Mausuf yang pertama ialah baldatun, iaitu negeri yang kita terjemah sebagai negeri atau negara. Thayyibatun yang baik. Jadi kita lihat di sini baldatun berbaris depan dan thayyibatun berbaris depan juga. Okey, kerana thayyibatun adalah sifat kepada baldatun, maka dia mesti mengikuti mausufnya ataupun benda yang disifatkannya. Dari sudut baris, kita seperti mana kita sebut tadi, dari sudut baris maka dia baris depan, sifat dia pun baris depan. Dan begitu juga dia akan ikut dari sudut alif lam. Maknanya baldatun tidak ada alif lam. Thayyibatun juga tidak ada alif lam. Begitu juga dia akan ikut dari sudut muzakkar muannas. Muzakkar atau muannas. Okey, baldatun muzakkar atau muannas? Muzakkar ke muannas? Muannas. Muannas. Dia apa tanda muannasnya ialah dia ada ta di belakang. Dia ada ta di belakang Jadi apabila baldatun muannas, maka thayyibatun pun muannas. Dia akan ikut. Dia ada ta juga di belakang. Kalau muzakkar dia jadi baladun thayyibun. Dia tak ada ta. Dia jadi baladun thayyibun. Okey Jadi apabila baldatun ada ta, maka thayyibatun pun ada ta juga. Dia akan ikut Kemudian dari sudut satu lagi dari sudut bilangan maknanya baldatun mufrad ke musanna ke jamak. Mufrad satu ke atau dua ataupun jamak. Ada yang nak jawab? Ada yang nak cuba? Boleh on speaker, unmute dan cuba jawab. Jangan takut. Kalau salah tak kena denda. Ada yang nak cuba? Muzakkar baldatun ini dikira sebagai satu atau dua ataupun banyak?
Ada tak? Sekejap Ya, tak dengar. Satu. Ya? Satu. Betul. Okey satu maknanya baldatun ini hanya satu. Maknanya menunjukkan mufrad lah, satu jadi bila baldatun satu, maka thayyibatun dia akan jadi satu juga. Dia akan mufrad juga. Dia akan mufrad juga. Jadi sebab itulah kita lihat baldatun ta saja di belakang dan thayyibatun ada ta saja di belakang. Dia tidak ada tanda-tanda musanna, tanda dua ataupun tanda jamak, tanda banyak. Okey, kalau musanna dia ada, kan kita dah sebut dah sebelum ini. Okey, saya tunjuk sikit yang dalam diagram yang kita dah tunjukkan sebelum ini. Kita tengok satu lagi slide. Kejap Oh, dia hilang balik lah. Okey, tak apalah. Tuan-tuan boleh berujuk pada diagram. Diagram hijau. Kalau tak silap saya hijau B. Sekejap Hijau B Ustaz. Hijau B hijau B. Okey, tuan-tuan boleh rujuk pada diagram hijau B dari sudut mufrad, musanna dan jamak itu ada tanda-tanda dia. Kalau tuan-tuan ingat lagi, mufrad dia, kita kata dia sama ada ta di belakang ataupun tidak ada ta Jadi di sini dia muannas, maka dia ada ta. Dia ada ta sahaja di belakang, ta marbutah, ta bulat. Kalau musanna dia ada alif nun atau ya nun ataupun ta alif nun, ta ya nun tuan-tuan mungkin boleh tengok di sini Saya tunjukkan di sini Okey, jadi saya share semula slide tadi. Okey, baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Okey, jadi baldatun dia hilang dia punya tu tadi. Sekejap. Okey, jadi baldatun tayyibatun merupakan mufrad maknanya mufrad. Jadi dia ada ta di belakang, maka thayyibatun akan jadi ta di belakang dan dia tidak musanna, dia tidak ada alif nun. Tanda musanna kita sebutkan alif nun dan ta ataupun ta alif nun atau ta ya nun. Kemudian tanda jamak, apa dia tanda jamak? Waw nun. Waw nun untuk lelaki. Kalau untuk perempuan alif ta kan? Alif ta. Untuk perempuan ada alif ta di belakang. Baik.
Okey, kita tengok Warabbun Ghafurun. Sekejap saya okey. Warabbun Ghafur, kita boleh lihat di sini tanda barisnya ialah baris depan. Jadi begitu juga Ghafurun, dia berlaku juga baris depan. Okey, itu dari sudut baris dia akan ikut. Maknanya kalau mausuf berbaris depan, maka dia sifat dia pun akan baris depan. Dan yang kedua, dia akan ikut dari sudut alif lam. Alif lam, Rabbun ada alif lam ke tidak? Tak ada kan? Tak ada alif lam, jadi Ghafur tidak ada alif lam juga, dia akan ikut. Okey, kemudian yang ketiga dari sudut muannas muzakkar, Rabbun muannas ke muzakkar? Muzakkar ke muannas? Rabbun. Muzakkar. Okey, muzakkar. Saya dengar suara seorang macam ni. tak on mic ke? Ke tak dengar? Ataupun segan nak jawab? Tak apalah. Warabbun muzakkar, maka Ghafurun dia akan jadi muzakkar. Kenapa kita kata muzakkar? Kerana tidak ada ta di belakang. Kerana tidak ada ta di belakang perkataan tersebut. Jadi macam baldatun tadi ada ta kan? Jadi sebab tu kita kata dia muannas. Jadi tapi kalau Rabbun dia tidak ada ta, maka kita kata dia adalah muzakkar, dia lelaki. Ghafurun dia akan ikut dari sudut Baris. ada nak tanya ke? Haji Marzuki macam ada soalan. Haji Marzuki kalau tak boleh nak cakap dalam ni, mungkin boleh PM saya melalui WhatsApp. Mungkin saya check jugalah kalau ada siapa-siapa WhatsApp. Mungkin mikrofon tak berfungsi ke apa ke kan. Jadi kalau nak tanya boleh WhatsApp jugalah, PM saya. Okey, baik. Sebab saya tengok tadi Haji Marzuki macam angkat tangan. Dia boleh angkat tangan dalam ni. Okey, baik, saya teruskan Seterusnya Warabbun Ghafur, kita kata dia akan ikut dari sudut yang ketiga, iaitu jamak, muzakkar, jamak, musanna ataupun mufrad. Okey, Rabbun kita kata dia mufrad lah sebab dia tidak ada tanda musanna, alif nun atau ya nun, atau ta alif nun atau ta ya nun. Begitu juga dia tidak ada tanda jamak, waw nun atau ya nun di belakang dia. Tidak ada una atau ina. Begitu juga tidak ada tanda jamak bagi muannas, iaitu alif ta, atin, atun. Atun atau atin, contohnya muslimatun atau muslimatin. Jadi dia tidak ada alif ta di belakang. Maka kita kata dia sebagai mufrad. Sebab dia tidak ada tanda-tanda musanna dan jamak. Baik. Jadi begitulah sifat dan mausuf dia akan sentiasa sama dari empat sudut, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Dari sudut barisnya, dari sudut alif lam, tidak ada alif lamnya, dari sudut muzakkar muannasnya, dari sudut yang keempat, dari sudut mufrad, musanna dan jamak. Okey, baik. Contoh yang seterusnya, waja'altu lahu malam mamduda. Apa maksud dia? Iaitu wa dan ja'altu, aku jadikan. Tu ini menunjukkan dhamir. Saya gunakan laser sekejap, pointer. Okey. Dia pergi musrah sebelah. Okey, waja'altu
lahu malam mamduda wa ja'altu, dan aku jadikan lahu baginya. La bermaksud bagi. Okey. Hu kita dah sebutkan sebagai, kita katakan sebagai dhamir yang menunjukkan kepada kata nama ganti, kata nama ketiga, iaitu dia, ataupun dhamir dia dalam bahasa Arab huwa. Bila dia bersambung dengan perkataan lain maka dia jadi hu sahaja. Jadi lahu baginya malan. Apa maksud malan? Harta benda. Seperti mana di bawah ini. Harta benda, malan, yang banyak, mamdudan. Malan mamdudan. Mamdudan bermaksud banyak. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 12. Baik. Okey, di mana sifat dalam ayat ini? Ataupun di manakah mausuf dan sifat di dalam ayat ini? Ada yang nak jawab? Malan mamdudan. Okey. Jadi malan mausuf ke sifat? Mana satu sifat, mana satu mausuf? Mamdudan sifat. Okey. Mamdudan sifat, malan mausuf. Okey. Jadi mamdudan adalah sifat kepada malan. Mamdudan yang banyak, sifat kepada malan harta. Jadi kita tengok dari sudut 4 sudut tadi. Yang pertama berkaitan dengan baris ujung dia, baris belakang dia, iaitu malan. Okey, malan berbaris atas. Apabila malan berbaris atas, maka mamdudan pun dia akan berbaris atas secara automatik kerana dia adalah sifat kepada malan. Ya. Baik. Yang kedua, kita tengok dari sudut alif lam. Tidak ada alif lam. Ada alif lam ke tidak? Tidak. Maka malan tidak ada alif lam. Maka mamdudan pun sama, dia akan ikut tidak ada alif lam. Kemudian yang ketiga, dari sudut mufrad, jamak ataupun muzakkar muannas. Kita tengok dari sudut muzakkar dan muannasnya. Malan kita kata sebagai muzakkar ke muannas? Muzakkar. 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 Okey. Tak apalah. Seorang Ajah Aminah seorang jawab pun tak apa. Saya tak dengar sebab saya tak dengar suara lain. Paling kurang ada. Ya. Haji Najmuddin. Apa dia? Kuat sikit. Boleh dengar suara dah sini. Tak dengar suara? Kadang-kadang suara tak jelas sini. Oh, tak jelas. Line tak clear kot? Tak tahulah. Yang lain dengar jelas ke? Suara Ustaz jelas. Jelas Ustaz. Okey. Suara saya jelas, tak apalah. Okey lah tu. Okey, tak apa. Okey, baik. Mungkin ada masalah internet kan, line tak berapa clear. Jadi tak apalah, kita jalan je mana yang ada, mana sekadar apa yang ada lah. Okey, baik. Yang ketiga, kita kata dia sama ada dia muzakkar atau muannas. Jadi kita kata tadi malan dia muzakkar sebab tidak ada ta di belakang. Kan? Jadi kalau muannas dia mesti ada ta di belakang. Biasanya lah. Okey, kebiasaannya dia akan ada ta di belakang dia, di hujung kalimah itu dia ada ta. Jadi sini dia tidak ada ta, maka dia dikira sebagai muzakkar. Okey, baik. Yang keempat, kita tengok dari sudut mufrad, musanna atau jamak. Jadi kita boleh katakan malan adalah mufrad kerana tidak ada tanda musanna, alif nun atau ya nun, atau ta alif nun, ta ya nun. Dan begitu juga dia bukan jamak kerana tidak ada tanda-tanda jamak, iaitu waw nun, una atau ina belakang. Dan begitu juga tidak ada atun atau atin di belakangnya, di belakang setiap perkataan, di belakang kalimah malan atau mamdudan ini. Baik. Jadi sebab tu kita katakan dia sebagai mufrad. Kata
kata nama satu, nak menunjukkan satu. Okey, baik. Jadi bila malan satu, maka mamdud dan pun akan jadi satu, dia tidak akan jadi jamak. Dia tidak akan ada alif nun di belakang, dan itu juga dia tidak akan ada waw nun ataupun alif ta di belakang. Kerana dia akan ikut sebiji seperti mana mausuf. Dia akan ikut sama. Sama sebiji. Seperti mana mausuf, maka dia pun akan ikut dari sudut empat sudut tadilah. Baik. Jadi ini contoh 3 ayat yang pertama. Kita pergi pada contoh yang seterusnya. Pada muka surat 123 kalau yang ada buku. Jadi ini kita clearkan dulu tanda-tanda ni. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh muka surat 123. Fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun. Apa maksudnya? Fi bermaksud pada. Fi pada yang kita katakan sebagai haraf jar. Kitabin. Kitabin ialah isim majrur kerana dia berada selepas haraf jar. Maka dia dinamakan isim majrur ataupun kata nama yang dijarkan bermaksud kitab. Kitab bahasa Melayu pun kitab. Yang terpelihara maknun. Maknun bermaksud yang terpelihara. Okey. Jadi seperti mana saya sebutkan tadi, sekiranya kita nak senang kenal sifat itu, dia diterjemahkan sebagai yang. Dia diterjemahkan sebagai ada yang terpelihara, maknanya biasanya dia bermaksud sifat. Kitab yang terpelihara. Pen yang panjang contohnya. Jadi yang panjang itu adalah sifat. Begitu juga dalam bahasa Arab. Jadi antara tanda-tanda kita nak kenalnya ialah dalam bahasa Melayu kita kata ada yang. Dalam bahasa Arab dia ada 4 tanda. Dia akan mengikuti sifat itu akan mengikuti mausuf pada 4 perkara, iaitu baris. Okey, seperti mana kita sebutkan tadi. Jadi kitabin berbaris bawah, maka maknunin pun akan ikut berbaris bawah. Dan begitu juga dari sudut alif lam. Ada alif lam ataupun tidak. Maka kita kata alif lam, kitabin tidak ada alif lam, maka maknunin pun tidak ada alif lam. Dia akan ikut kitab, tidak ada alif lam. Kemudian yang ketiga dari sudut muzakkar atau muannas. Kita kata ini kitab sebagai muzakkar kerana tidak ada ta di belakang. Maka maknunin pun dia akan jadi muzakkar, tidak ada ta di belakang. Baik. Seterusnya kitab dikira sebagai mufrad kerana tidak ada tanda-tanda musanna dan jamak. Tidak ada ani atau aini. Tidak ada tani atau taini, itu tanda musanna. Dan begitu juga tidak ada una atau ina di belakang kalimah tersebut. Itu merupakan tanda jamak muzakkar salim. Ataupun tidak ada atun atau atin di belakangnya yang merupakan tanda jamak muannas salim. Maka kita kata dia sebagai mufrad. Kerana tidak ada tanda-tanda musanna dan jamak. Jadi bila kita kata dia mufrad, kitab mufrad, maka maknunin juga adalah mufrad. Dia akan ikut kitab dari sudut bilangannya. Itu yang keempat. Jadi dia akan ikut dari 4 sudut. Yang pertama dari sudut baris, yang kedua dari sudut alif lam, yang ketiga dari sudut jamak ataupun muannas, muzakkar atau muannas, laki atau perempuan. Yang keempat dia akan ikut dari sudut mufrad, musanna atau jamak, bilangan.
satu, dua ataupun banyak. Baik. Jadi itu contoh yang seterusnya, yang keempat. Yang kelima, Zalikal fawzul azim. Yang bermaksud itulah. Zalika bermaksud itulah. Okey. Zalika itulah al-fawzu bermaksud kemenangan. Ya, yang merah maka makna dia pun merah. Kemenangan al-azim yang paling besar ataupun yang paling agung. Jadi diterjemahkan sebagai yang di sini menunjukkan bahawa al-azim ni adalah sifat. Baik. Okey, jadi kita tengok dari sudut 4 sudut tadi. Yang kita kata sifat dia mesti kena ikut mausuf dari sudut 4 sudut. Yang pertama dari sudut baris belakang dia, baris perkataan akhir ataupun huruf akhir dia, iaitu baris depan. Jadi al-fawzu merupakan mausuf yang disifatkan. Kata nama yang disifatkan. Yang pertama, dia berbaris depan, maka sifat dia pun akan berbaris depan. Ya. Kemudian, ada alif lam ke tidak? Ada. Ada alif lam, maka selepas dia, sifat dia pun akan ada alif lam. Kita kena buat warna lain ni. Dia keliru. Oh, dia hilang. Okay, tak apa, kita buat baru. Okay, tadi kita kata al-fawzu baris depan dengan baris depan. Okay, kemudian alif lam. Kita buat warna biru. Jadi alif lam sini sama dengan alif lam al-azim. Okay, dia akan ikut. Kemudian dia tidak ada baris, dia menunjukkan dia muzakkar atau muannas. Kita kata dia adalah muzakkar kerana tidak ada tanda-tanda muannas. Okey. Tak ada tanda muannas, iaitu ta lah, ta bulat, ta marbutah yang ta bulat di belakang. Okey, jadi tidak ada tanda ta di belakang ini. Begitu juga al-azim tidak ada ta, maka dia dikira muzakkar. Kemudian dari sudut muzakkar, mufrad, musanna atau jamak, dia dikira sebagai mufrad ke muzakkar ke jamak? Mufrad ke muannas, musanna ke jamak? Mufrad. Mufrad. Kenapa kita kata dia mufrad? Kerana tidak ada tanda jamak, musanna dan jamak. So, kita kata dia mufrad kerana tak ada tanda musanna dan jamak. Okey lah, lebih kurang lah. Jadi nota secara ringkas begitu. Iaitu tanda musanna kita kata ani atau aini. Aini. Ya. Ataupun tani atau taini. Okey. Begitu juga tidak ada tanda jamak muzakkar salim, iaitu apa? Jamak muzakkar salim punya tanda apa? Tuan boleh tengok dalam diagram B hijau. Kalau tak ingat. B hijau. Una dan ina. Okey. Tengok dalam diagram B hijau kalau yang ada diagram. Tandanya ialah una atau ina. Tanda jamak muzakkar salim. Begitu juga tidak ada tanda jamak muannas salim. Jamak muannas salim iaitu apa dia tanda jamak muannas salim?
Apa tanda jamak muannas salim? Dengar ke? Okey, tuan-tuan boleh tengok dalam ni. Yang hujung sekali. Atun. Tu apa tanda dia? Atin. Atin atau atun. Kan? Okay, atin atau atun. Jadi tidak ada alif ta di belakang, maka menunjukkan dan tidak ada tanda-tanda lain, maka menunjukkan dia adalah mufrad. Tidak ada tanda musanna dan jamak. Okey, baik. Jadi begitulah ya, kita katakan sifat dia akan mengikuti mausuf dari sudut 4 sudut. Dari pertama dari sudut baris belakang, yang kedua dari sudut alif lam, yang ketiga dari sudut jantina, iaitu muzakkar atau muannas. Yang ini kita kata muzakkar. Kemudian dari sudut bilangan, iaitu 1 atau 2 atau jamak atau banyak, iaitu mufrad, musanna atau jamak. Maka kita kata di sini sebagai mufrad kerana tidak ada tanda-tanda lain. Okey, baik. Itu juga kita pergi terus pada sifat pada ayat yang ke-6. Yaqulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Yaqulu bermaksud mereka mengatakan atau dia mengatakan. Yaqulu kita kata dia mengatakan. Amanna, kalau ikut yang asalnya yaqulu bermakna dia dia seorang, kerana kalau kita belajar fi'il nanti yaqulu ni dia menunjukkan kepada huwa, dia. Tapi terjemahan sini mereka dia ada tersilap sikit, ataupun dia bermaksud orang-orang beriman berkata, maknanya ramailah. Cuma kalau kita terjemah dari sudut literal, yaqulu bermaksud dia berkata. Okay. Amanna apa maksudnya? Kami beriman. Amanna adalah fi'il madhi yang kita akan belajar nanti. Dah belajar lah Ustaz. Dah belajar. Betul-betul dah belajar fi'il mudhari' pun dah belajar. Dah belajar. Madhi dah belajar. Okey, tuan-tuan ingat lagi tak? Jadi alhamdulillah lah kalau ingat lagi. Tapi kalau tak ingat, kita ulang kaji balik. Ini tuan-tuan boleh lihat, itu juga boleh lihat dalam diagram. Kita kata itu dalam diagram A kuning A. Kuning A. Okey, boleh lihat dalam diagram ini. Boleh tengok balik lah. Ada tanda-tanda dia. Kalau yang tidak ada diagram ataupun yang belum belajar, tak apa. Kita pergi mana yang kita dah belajar dulu. Okay. Amanna, kami telah beriman. Maksud dia kami beriman atau kami telah beriman. Kerana dia fi'il madhi. Fi'il madhi. Madinah nu. Na ni menunjukkan nahnu kan. Jadi na ni menunjukkan nahnu amanna. Jadi na tu menunjukkan kepada kami. Jadi kami telah beriman. Billah. Bi ni huruf apa? Jar. Huruf jar. Okey, huruf jar yang bermaksud dengan. Kalau ikut maksud asal dia dengan. Tapi di sini diterjemahkan kepada, boleh juga. Beriman kepada Allah atau beriman dengan Allah. Kita terjemah sama ada beriman dengan Allah atau beriman kepada Allah. Jadi Allah lah. Wa dan bi sama macam tadi dengan al-yaumi. Apa maksud dia? Al-yaumi bermaksud hari. Hari akhirat. Hari. Al-yaumi hari, al-akhir itu akhirat. Okey, di manakah mausuf dan sifat di dalam ayat ini? Al-yaumi al-akhiri. Al-yaumi dengan al-akhiri. Yang mana satu mausuf, yang mana satu sifat?
Al-akhiri sifat. Al-akhiri sifat, al-yaumi mausuf. Okay, nak mudah kenal ataupun nak mudah tahu yang mana satu mausuf, mana satu sifat ialah dengan kita melihat yang mana satu datang dulu. Kalau yang datang dulu, perkataan yang pertama itu biasanya dia adalah mausuf. Dan perkataan yang kedua adalah sifat. Jadi yang itu cara yang mudah lah untuk kita nak kenal. Okay, yang mana satu mausuf dan mana satu sifat. Okay, baik. Jadi kita kata al-yaumi adalah mausuf, al-akhiri adalah sifat. Jadi antara tanda-tanda menunjukkan bahawa al-akhiri adalah sifat ialah dia mengikuti mausuf dari 4 sudut. Jadi yang pertama ialah dari sudut baris akhir. Jadi baris akhir dia baris bawah kerana dia mengikuti al-yaumi berbaris bawah. Kita dah katakan sebelum ini kenapa al-yaumi ni berbaris bawah kerana B. Kerana adanya B. Iaitu B ni merupakan haraf jar. Haraf ataupun huruf jar. Jadi huruf jar ni dia membaris bawahkan kalimat yang selepas dia. Kalimat selepas dia. Jadi bila al-yaumi berbaris bawah, maka al-akhiri dia automatik dia akan ikut berbaris bawah juga. Okey, yang kedua dari sudut alif lam. Ada alif lam ataupun tidak? Ada. Ada kan? Jelaslah kat situ. Jadi bila dia ada alif lam, maka al-yaumi ada alif lam, maka al-akhiri pun akan ada alif lam. Dia akan ikut secara automatik. Okey, yang tu yang kedua. Yang ketiga, kita kata dia akan ikut dari sudut apa? Yang ketiga dari sudut apa? Bilangan. Ataupun sebelum itu dari sudut jantina kan? Jantina. Okey, jantina dia apa? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Kita kata lelaki kerana Angkat. Tak ada ta marbutah. Muzakkar kerana tidak ada ta marbutah. Tidak ada tanda muannas. Okey, ataupun kita kata tak ada ta marbutah. Iaitu ta bulat. Okey, ta marbutah ni ta bulat lah, senang faham ta bulat. Bateri nak habis kejap Okey, baik. Dah silap tulis lah. Tidak ada ta bulat. Ta bulat Sekejap saya tulis mula. Kita kata dia sebagai muzakkar kerana tidak ada ta bulat. Mudah faham Okey, kemudian kita kata dia dari sudut musanna jamak. Okey, ataupun musanna mufrad atau musanna atau jamak. Dia musanna mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Okey, kita kata dia mufrad kerana tak ada alif ka. Tak ada nun. Ya. Tak ada yanun, tak ada yanun. Jadi tak ada tanda-tanda jamak, tak ada tanda musanna atau jamak secara cara mudah Tak ada alif nun, tidak ada alif nun, tidak ada ani atau aini ataupun tani atau taini, tanda musanna. Dan tidak ada tanda jamak iaitu una atau ina. Kalau muannas, tanda jamak bagi muannas tidak ada atun atau atin.
Okey, tidak ada tanda musanna atau jamak. Jadi kita kata dia sebagai mufrad. Okey, maka bila al-yaumi mufrad, maka al-akhiri dia secara automatik dia akan jadi mufrad. Ya, dia pun dia tidak akan ada tanda musanna atau jamak. Okey, baik. Jadi itu contoh yang ke-6. Kita pergi pada muka surat seterusnya 124. Okey, muka surat terakhir. Betul kan? Surat terakhir lah. Okey, lagi 2 contoh boleh Boleh lagi ke? Sikit lagi dalam lebih kurang dalam sejam setengah lah kita punya kelas ni. Okey, jadi kita padam dulu bulatan-bulatan ni. Okey, jadi contoh yang ke-7. Qul nahmil A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Yang bermaksud qulna. Apa maksud qulna? Okey, kita kata qulna ialah kita dah belajar dah sebelum ni, iaitu fi'il madhi yang bermaksud kami telah berkata. Kami telah berkata, qulna, ataupun Allah Taala telah berfirman, kami telah berfirman. Okey, saya gariskan yang maksud dia. Ihmil. Apa maksud ihmil? Bawa. Ya. Maksud dia bawa lah. Dia merupakan fi'il amar. Okey, fi'il amar yang menunjukkan arahan atau perintah yang bermaksud bawalah. Okey, fiha. Maksud fiha iaitu di dalamnya atau di dalam bahtera itu. Dia merujuk kepada bahtera ke dalam bahtera itu. Itu maksud fiha. Qul nahmil fiha. Jadi fiha bermaksud ke dalam bahtera itu. Ini Allah SWT perintahkan kepada siapa? Dalam surah Hud ayat 40 kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh apabila Allah SWT ingin menurunkan bala kepada kaumnya yang engkar, yang tidak mendengar kata-katanya ataupun seruan Nabi Nuh, maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Nuh untuk buat kapal yang besar seperti mana kita semua tahu kisah itu, buat kapal yang besar. Lalu Allah SWT perintahkan, kami berfirman kepada Nuh alaihissalam, ihmil fiha min kullin zawjain. Bawalah ke dalam bahtera itu, iaitu dalam kapal yang besar itu yang dicipta, direka ataupun dicipta oleh Nabi Nuh tadi. Min kullin zawjain itsnain. Min bermaksud daripada. Min daripada. Saya gariskan ni supaya nampak setiap satu tu apa maksud dia. Dari, min dari. Okey, kemudian kullin. Apa maksud kullin? Setiap. Kullin setiap. Kullin setiap atau semua Ustaz? Semua, bukan semua. Kullin semua sama juga. Boleh bermaksud semua juga. Okey. Okey, yang ni kita terjemah sebagai setiap binatang lah Kullin, iaitu setiap binatang. Zawjaini bermaksud apa maksud zawjaini? Pasangan. Pasangan ataupun dua, kita kata satu pasangan. Dua-dua. Dua-dua jantina, maknanya betina, jantan dan betina. Setiap satu jenis binatang, satu pasang, satu seekor jantan, seekor betina. Itu maksud zawjain itsnain.
Ya, maknanya sepasang seekor jantan, seekor betina. Di setiap daripada binatang, setiap jenis binatang. Baik. Jadi sebab itulah kita sekarang ni masih ada binatang. Kalau tak, kalau semua Allah tenggelamkan zaman Nabi Nuh dulu, rasanya tak ada dah binatang kat dunia ni kan. Jadi kita ni pun berasal daripada keturunan anak-anak ataupun orang-orang beriman yang asalnya beriman kepada Nabi Nuh sahaja, yang mengikuti Nabi Nuh menaiki bahtera itu sahajalah yang kekal. Ya, selepas daripada banjir besar yang Allah SWT turunkan, Allah SWT beri jadikan bala kepada kaum Nabi Nuh. Baik. Jadi di sini di manakah mausuf ataupun di manakah sifat dan mausuf yang kita pelajari tadi? Ada tak yang boleh jumpa? Mausuf zaujaini. Zaujaini mausuf dan sifatnya? Sifatnya asnain. Terbaik. Siapa tu? Haji Najmuddin ke? Ya saya. Okey, terbaik. Alhamdulillah, ada juga suara lain selain daripada Hajah Aminah. Kan sebenarnya saya ada problem speaker saya. Okey, tak apa. Okey, jadi bila kita kata zaujaini mausuf, okey, dia akan jadi itsnain sifat, maka dia akan ikut zaujaini dari 4 sudut. Tuan-tuan boleh clear jelas ke dengan suara saya? Jelas tak jelas? Jelas sebab minta maaf lah, belakang saya ni macam-macam bunyi ni. Biasalah anak-anak kecil kan. Saya pun sini gangguan banyak Ustaz. On and off dia dapat ikut ni. Jadi alhamdulillah lah kalau dapat dengar dengan jelas, dengar dengan baik, okeylah. Okey, jadi kita teruskan Itsnain ni merupakan sifat kepada zaujain. Maka dia akan ikut dari 4 sudut seperti mana kita sebutkan tadi. Yang pertama, dia akan ikut dari sudut baris. Kita kata baris belakang ataupun yalah baris dia lah. Jadi zaujain ni kita kata baris dia dari sudut nahu ialah memang belakang dia baris bawah lah kita kata kan. Ujung ni adalah baris bawah. Okey, maka zaujain ni berbaris bawah, maka itsnain ni pun dia akan baris bawah. Itu secara zahir atau secara literal untuk mudah kita faham. Cumanya dalam konteks perkataan ini kita kata zaujain ni ialah musanna kan. Kenapa kita kata dia musanna? Yanun. Kerana ada yanun di belakang. Aini dan kerana ada aini di belakang. Iaitu zaujaini. Maka dia menunjukkan dia adalah musanna. Dia kata nama untuk dua. Okey, jadi dalam konteks musanna, kita kata baris dia ialah tanda dia ialah ya. Tanda dia adalah ya. Ataupun sekejap, saya baris lain. Okeylah, mudahnya kita untuk mudah faham kita kata dia lari lah. Sekejap Okey, jadi tanda baris je ialah baris bawah, maka itsnain ni pun berbaris bawah. Okey, itu dari sudut baris. Yang kedua dari sudut jantina. Ataupun kita kata alif lam dulu. Alif lam. Ada alif lam ke tidak belakang dia? Sebelum dia? Tak ada kan? Tak ada. Ada. Okey, jadi tidak ada alif lam, maka jadi zaujain tak ada alif lam, maka itsnain pun dia tidak akan ada alif lam. Dia akan secara automatik dia akan ikut. Okey, baik. Seterusnya dari sudut jantina. Okey, apakah Muzakkar. dia? Ya? Muzakkar.
Muzakkar. Okey, saya dengar suara baru. Siapa itu? Siapakah? Puan Izan ke? Betul ke? Siapa yang cakap tadi? Betul. Jadi alhamdulillah ada suara baru. Okey, jadi tahniah betul lah jawapan. Kita kata dia sebagai muzakkar lah sebab tidak ada ta di belakang dia. Tidak ada ta. Kita kata tidak ada ta kerana kita lihat di sini lepas jim ini tidak ada ta. Yang saya bulatkan ni. Jim tidak ada ta, maka isnain ni selepas nun pun tidak ada ta. Selepas nun ni tidak ada ta. Okey. Jadi menunjukkan dia adalah muzakkar. Okey, kemudian dari sudut mufrad, musanna atau jamak, dia adalah kita kata tadi dia adalah apa dia? Musanna kan? Musanna kerana ada aini di belakang seperti mana kita kata tadi dalam diagram hijau B, kalau tuan-tuan boleh lihat semula dia tanda musanna ialah ada aini di belakang ataupun apa lagi? Ani ataupun tani ataupun taini maka di sini dia ada aini. Ada bunyi aini di belakang ini mudahlah untuk kita nak mudah kenal kita nak mudah cam. Jadi dia ada aini maka dia adalah musanna. Baik. Musanna. Okey. Okey, kita pergi terus. Jadi habis untuk ayat yang ke-7, ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kita pun tak lama lagi insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan. Jadi bertepatanlah dengan ayat ini, iaitu dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya inna bermaksud sesungguhnya kami. Kita kata inna bermaksud sesungguhnya kami. Kenapa kita kata dia sesungguhnya kami? Kenapa kita tak kata dia sesungguhnya sahaja? Ada yang boleh jawab? Sabdu. Kerana Nun sabdu. dia memang ada sabdu. Inna Ada dua nun sabdu. ada sabdu. Kerana Nun alif. Kerana ada Nah. ada alif di belakang dia. Nun alif. Okey, kerana asalnya dia adalah inna. Dia ada dua kan asalnya. Dia ada inna. Dan ada ada nun alif kan. Jadi apabila kita kata dia asalnya inna tambah na kami maka dia bermakna sesungguhnya kami. Okay. Kalau dia tidak ada alif di belakang, dia tak panjang, dia bunyi inna sahaja. Okay, inna sahaja tidak panjang, maka dia diterjemahkan sebagai sesungguhnya. Okey, anzalnahu. Apa maksud anzalnahu? Anzalnahu bermaksud kami telah menurunkannya. Kita terjemah sebagai kami telah menurunkannya. Jadi kami tu dia ada dua kali lah. Tadi inna sesungguhnya kami. Okay. Anzalnahu kami telah menurunkannya. Lagi sekali kami Jadi dalam bahasa Arab biasalah dia berulang dua kali tu biasa. Jadi saya gariskan di kami telah menurunkannya. Kenapa kita kata ada nya di situ? Ada hu di belakang Kalau tuan-tuan boleh lihat di sini ada, saya guna pointer sekejap. Okey, ada hu ni kan. Okey, hu ni adalah bermaksud dia.
Ataupun dalam bahasa Arab kita kata dhamirnya ialah huwa. Okey? Huwa. Jadi sebab tu kita terjemahkan dia sebagai nya. Okey, anzalnahu, kami telah menurunkannya. Okey, dia asalnya anzalna sahaja. Okey, saya tuliskan sikit kat sini. Asalnya anzalna tambah hu. Nak tulis Arab jadi payah, kena tukar-tukar font. Jadi tulis Melayu je lah. Ataupun kita tulis Rumi je lah. Senang Jadi rasanya boleh faham kot. Anzalna bermaksud kami telah menurunkan. Hu nya bermaksud dia. Okay? Jadi anzalnahu, kami telah menurunkannya. Fi. Okey, apa maksud fi? Pada. Pada. Dalam bahasa Arab ataupun kita kata sebagai fi adalah sebagai haraf jar. Haraf jar. Okey, haraf jar. Yang bermaksud pada. Okey, mabruk. Tahniah. Okey. Okey, fi bermaksud pada Lailah. Malam. Lailah malam. Okey, tahniah, tamam. Lailah bermaksud malam. Kita gariskan dia dengan warna hijau. Lailati mubarakah teruslah iaitu malam. Apa maksud seterusnya mubarakah, apa maksud dia? Yang berkat lah. Berkat atau yang diberkati yang diberkati, iaitu malam Lailatul Qadar. Iaitu Al-Quran. Ini yang dimasukkannya di sini ialah Al-Quran lah. Iaitu kalamullah, Al-Quran, kami turunkannya pada malam yang penuh berkat, iaitu malam Lailatul Qadar. Seperti mana dalam ayat surah Al-Qadr kan, kita biasa baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi samalah maksudnya dengan ayat ini, iaitu kami telah menurunkannya, iaitu Al-Quran, pada malam yang berkat, iaitu malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadr. Okay, baik. Di manakah mausuf dan sifat di dalam ayat ini? Lailatul Mubarak. Lailatul Mubarakatin. Ramai nak jawab tahniah. Okey, mabruk ataupun kita kata mumtaz, mumtaz kerana dapat jawab. Jadi yang kita masukkan dengan mausuf dan sifat di sini ialah Lailah Mubarakah. Okey, yang mana satu mausuf, yang mana satu sifat? Malam. Lailatul. Lailah. Lailatin. Okey, Lailah mausuf, Mubarakah adalah Sifat. sifat. Pandai dah tu. So alhamdulillah. Dah nak habis dah kita punya pelajaran ni, alhamdulillah lah boleh faham Jadi kita bulatkan tanda-tanda yang menunjukkan sifat itu sama dengan mausuf. Okey, dia akan sama dari sudut yang pertama, dari sudut apa? Sifat sama dengan mausuf dari sudut baris. Jadi kita tengok baris belakang dia sama, baris bawah. Lailati baris bawah, Mubarakah pun baris bawah. Okey, yang kedua dari sudut apa? Jantina. Sebelum jantina? Tak alif lam. Alif lam atau tak ada alif lam? Alif lam. Okey, baik. Jadi ada alif lam ataupun tidak, maka sini dia tidak ada alif lam kan? Lain tidak ada alif lam. Dia ada lam sahaja. Tapi ini tak sama. Dia ada lam tapi dia bukan alif lam. Jadi kalau tidak ada alif lam, maka yang sifat dia pun sama, tidak ada alif lam Jadi sebab itulah dia jadi mubarakah, dia tidak jadi al-mubarakah. Kalau ada alif lam, dia akan jadi al-lailah al-mubarakah. Okay. Al-lailati mubarakati Ustaz. Ya betul. Al-lailati mubarakati. Al-mubarakati. Ya betul puan. Okay. Al-lailati al-mubarakati. Kalau ada alif lam Okey, baik. Jadi dia tak ada alif lam, maka dia jadi lailatin mubarakatin. Okey. Seterusnya dari sudut apa? Dia sama dengan sudut Jantina. jantina. Okey, jantina dia apa sekarang? Muannas.
muannas. Tahniah. Okey, betul. Jadi jantina dia adalah muannas kerana apa? Ada ta. Ta marbutah. Ta Kerana ada ta bulat kita kata. Ta marbutah di belakangnya. mufrad. Yang saya cuba bulatkan di sini dengan warna, cari warna lain sikit, warna kuning. Kita tengok sini ta ni kan, ada ta, okey, ta marbutah sini ada ta bulat, maka dia dua-dua sama kan. Ta dekat sini pun ada ta bulat. Tak nampak warna ni mungkin tak nampak sangat. Tak apalah. Okey, yang penting dia ada ta, di Lailah sini ada ta. Okey, Mubarakah sini pun ada ta, dia akan ikut. Okey, baik. Kemudian dari sudut mufrad, musanna, jamak, kita kata dia musanna mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Okey. Mumtaz. Okey, dia adalah mufrad kerana apa dia mufrad? Tak ada yang ni. Ada ya nun, alif nun. Tak ada waw nun. Okey, betul. Tahniah. Tidak ada tanda-tanda, kita kata tidak ada tanda musanna dan tidak ada tanda jamak. Sekejap. Okay. Jadi dia adalah mufrad kerana tidak ada tanda musanna dan jamak. Okey. Baik. Seperti mana kita sebutkan tadi, tanda musanna ani atau aini ataupun tani atau taini, dan tanda jamak ialah muzakkar una, nun, ya nun. Una, ina. Okey, kemudian muannas tidak ada tandanya ialah atun atau atin. Seperti mana dalam diagram hijau B. Tuan-tuan boleh rujuk di situ balik. Alhamdulillah ada yang dah ingat. Jadi insya-Allah kita ulang-ulang lagi, insya-Allah kita akan ingat. Tapi tak ingat pun tak apa, tak ada masalah, jangan risau, jangan rusing kerana kita ada boleh rujuk diagram. Okey. Boleh rujuk semula pada diagram yang kita sediakan. Baik. Jadi saya rasa setakat ni jelaslah apa yang kita telah sebutkan. Saya recap balik, saya rumuskan semula. Apa yang kita katakan sebagai, apa yang kita bincangkan hari ini, iaitu kita tajuknya ialah sifat ataupun mausuf dan sifat, yang mana kita kata mausuf, sifat dia akan ikut mausuf. Okay, kita tengok balik pada muka surat yang pertama tadi ataupun yang kedua. Muka surat 121 atau 122 saya. Ni dia punya definisi mausuf dan sifat. Okey, mausuf ialah kata nama pertama yang hendak disifatkan. Sifat pula ialah kata nama kedua yang menjadi sifat kepada perkataan yang pertama. Jadi syarat dia mesti ikut 4 perkara ini. Okey, yang pertama alif lam. Saya silap tadi, maknanya dia mula dengan alif lam. Sama sekali kita cek kalau dari sudut turutan lah. Tapi turutan ni tak penting. Yang penting kita tahu apa benda yang dia ikut. 4 perkara tu apa dia. Okay, kalau tak ingat turutan pun tak apa, tidak ada masalah. Okay, yang pertama dia akan ikut alif lam. Maknanya kalau ada alif lam, pada mausuf, sifat pun akan ada alif lam. Begitu juga dia akan ikut dari sudut baris. Iaitu kalau baris mausuf baris depan, maka sifat akan baris depan. Kalau mausuf baris atas, sifat akan berbaris atas. Kalau mausuf berbaris bawah, maka sifat juga akan berbaris bawah. Itu secara mudah untuk kita faham. Kemudian dari sudut jantina, okay, sifat akan ikut mausuf dari sudut jantinanya. Kalau mausuf lelaki ataupun muzakkar, maka sifat pun akan ikut muzakkar juga.
Kalau mausuf bersifat muannas, sifat juga akan ikut muannas. Itu juga dari sudut bilangan, maknanya kalau mausuf satu ataupun mufrad, maka sifat akan mufrad. Kalau mausuf musanna, sifat akan musanna ataupun dua. Kalau mausuf jamak ataupun banyak, sifat juga akan jamak dan banyak. Okey, seperti mana yang kita telah bincangkan tadi. Jadi setakat ni ada soalan? Ada apa-apa soalan? Tidak ada soalan? Okey, alhamdulillah participants kita ada 10 orang. Tadi mencapai 11 orang. Termasuk saya lah. Jadi ramailah juga tak masuk saya ada lebih kurang 10 orang atau 9 orang. Jadi saya harap kalau tidak ada apa-apa soalan, jadi saya rasa semua boleh faham lah kot. Saya bagi masa sikit kalau ada soalan. Kita buka soalan kalau ada nak tanya apa-apa. Berkaitan dengan mausuf dan sifat. Kita letak mausuf. Ustaz, Ya. Silakan. ni nak tanya sebelum recap balik tentang syarat mausuf dan sifat ni tentang alif lam dan tidak alif lam ni. Sebab saya miss tadi ni. Okey, jadi kalau kita kata kalau mausuf ada alif lam, sifat pun akan ikut ada alif lam. Kalau mausuf tak ada alif lam, maka sifat pun tidak ada alif lam. Mudah je, macam tu je. Okey, dia samalah. Dia akan sama. Okey. Boleh faham Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada soalan lain? Saya rasa mudah aja pelajaran kita pada hari ini. Tidaklah susah mana untuk kita faham. Cuma kita nak kena ingatlah 4 perkara ni yang merupakan syarat mausuf dan sifat. Alif lam atau tidak alif lam, kemudian baris hujung, kemudian jantina, kemudian bilangan. Jadi kalau kita ingat ni insya-Allah mudahlah untuk kita nak kenal mana-mana ayat Al-Quran yang kita baca ataupun mana-mana ayat bahasa Arab yang kita jumpa, kita boleh agaklah. Kalau nampak sama je, biasanya itu adalah sifat. Sama dari sudut alif lam, dari sudut baris, dari sudut jantina, dari sudut bilangan, maka biasanya dia adalah sifat dan mausuf. Okey tuan-tuan? Ada soalan? Ada soalan lain? Kita buka sikit. Kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita boleh tamatkan setakat ini sahaja. Kita pun dah 10 lebih kurang 10.40 ada lebih kurang sejam setengah lah. Okey, alhamdulillah kita boleh tamat dalam sejam setengah. Paling kurang dapatlah cover kan. Tempoh PKP ni. Tak adalah kita tinggal lama sangat. Pengajian kita kan. Bolehlah kita ulang kaji sikit-sikit apa yang kita dah belajar. Tak adalah lupa kan. Kalau tinggal lama ni mungkin boleh lupa balik. Jadi itulah kita cuba buat inisiatif ni menggunakan online dengan teknologi yang ada. InsyaAllah mudah-mudahan dapat membantulah untuk kita lebih memahami bahasa Arab asas Al-Quran. Dan alhamdulillah insyaAllah untuk kita lebih memahami Al-Quran yang kita baca tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi lah ilmu-ilmu seperti ini akan kita manfaatkan di dalam kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi kalau tak ada soalan, saya rasa tak ada soalan dah kot senyap aja. Jadi kalau ada soalan masih boleh bertanya dalam sama ada dalam grup WhatsApp kita ataupun boleh PM saya direct ataupun tuan-tuan boleh call saya ke, video call ke, nak tanya, nak message boleh, PM boleh, apa saja. Nanti insyaAllah kita sambung lagi kelas kita yang akan datang. Saya akan maklumkan bila saya akan buat kelas, saya akan maklumkan semula dalam grup
WhatsApp ataupun dalam Facebook saya, dalam page Facebook saya. Jadi tuan-tuan boleh follow lah dalam grup WhatsApp itu ataupun dalam Facebook saya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berikan kita kekuatan dan Allah berikan kita mudah untuk faham dan kesempatan untuk kita bersama lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Ataupun kalau ada kesempatan saya akan buat dalam 2-3 hari lagi supaya lebih kerap. Dalam seminggu kita akan buat 2 kali atau 3 kali, saya cuba. Tapi tak janjilah. Kalau dapat insya-Allah saya akan buat lebih kerap supaya kita dapat faham dengan lebih cepat sebelum kita masuk pada bulan Ramadan ni insya-Allah. Baik, jadi saya tangguhkan dulu kelas hari ini dengan kita membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insya-Allah kita Waalaikumsalam. okey. Okey sama.